lelaki 3 orang dengan suara kuat. Boleh tak? Boleh. Alhamdulillah. So sebelum kita mulakan macam mana nak buat mosque tour guide, pertama kita kena faham apa itu dakwah. Betul tak? Apa itu dakwah? Dakwah ini adalah ya sini. Kita ada beberapa bahagian lah, antaranya tentang apa itu dakwah, kenapa kita perlu dakwah, wajib ke tak wajib. Lepas tu apakah alasan orang gunakan biasanya untuk tidak berdakwah. Kemudian siapakah itu? Non-Muslim. Next. Okey. Dakwah berasal daripada perkataan dal, ain dan waw. Dal, ain dan waw yang bermaksud memanggil, menyeru, mempelawa, memohon dan meminta. Maksudnya apa? Dakwah maksudnya kita panggil orang kenal agama Islam, panggil orang ataupun jemput orang, masuklah kamu ke dalam Islam. Biasanya Nabi dia gunakan satu perkataan je, aslam, iaitu masuklah kamu ke dalam Islam. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar tak apalah. Okay, next. Okay, next. Siapakah yang perlu berdakwah? Surah Al-Imran surah ketiga ayat ke-110. Okey, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik. Kamu semua ni yang Islam ni adalah umat-umat yang terbaik, the best. Kerana kamu menyuruh berbuat yang baik dan mencegah daripada buat yang tak baik. Boleh faham tak? Sekiranya ahli kitab beriman. Tahu tak siapa tu ahli kitab? Siapa tu ahli kitab? Orang Jepun. Apa tu? Yahudi dan juga Nasara. Okey, mereka orang-orang Kristian ataupun orang Yahudi lah, kita biasanya panggil mereka sebagai orang-orang ahli kitab. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, sebab di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Maksudnya apa? Kalau mereka masuk Islam, sangat bagus untuk mereka. Dalam mereka pun ada satu golongan yang beriman, percaya dengan Allah, Tuhan satu, tapi majoriti tak percaya dengan perkara ini. Kita nak jelaskan mesej ni kepada mereka. Next. Okey. Mengapa perlu berdakwah? Ini sunnah Nabi lah. Next. Next. Okey. Pernah dengar tak? Selalu kita ustaz-ustaz ajar, balighu anni walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Apa maksudnya? Biasanya kita fokus ayat ni hanya untuk ustaz-ustaz ataupun orang yang melahir Islam saja. Tapi ayat ini bermaksud apa? Kamu-kamu yang belajar walaupun satu ayat, siapa-siapa yang boleh solat kat sini angkat tangan. Tahu solat? Siapa yang tahu solat angkat tangan. Okey, alhamdulillah semua tahu solat kan? Siapa-siapa yang tahu solat tu kamu dah boleh ajar dah, sebab kamu dah tahu at least 7 ayat dah. Al-Fatihah ada berapa ayat? 7 ayat kan? Lepas tu kamu ada surah-surah pendek lagi. Ada berapa ayat kamu dah belajar dah. Nabi kata, sampaikanlah walau satu ayat. Apa saja yang kamu ada, kamu ajar dengan orang. Itu baru sunnah Nabi. Tak kisah kamu ni baru masuk Islam ke, dah 10 tahun masuk Islam ke, lahir Islam ke, apa saja yang kamu tahu, apa saja yang kamu faham, kamu ajar dengan orang. Itu yang Nabi suruh. Boleh? Okay, next. 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 Okay, next. Mari lagi. Ini memang orang Islam kita yang born Muslim pun pakai alasan ni, mualaf kita pun pakai alasan ni juga. Apa dia? Saya tak cukup ilmu berdakwah. Tuan-tuan dengan puan-puan sekalian, ada puan-puan, ada tuan-tuan. Okay, alhamdulillah. Tuan-tuan dengan puan-puan sekalian, tahu tak, saya masuk Islam tahun 2012. Kemudian saya murtad tahun 2013. Lepas tu saya masuk balik Islam 2014. Saya dulu tukang masak, sekarang pun tukang masak jugalah. Saya punya kedai Char Kway Teow kat luar, promote sikit. Saya ni tukang masak. Belajar sampai PMA, tingkatan 3 sahaja. Sekarang saya boleh berceramah depan kamu, mengajar agama macam mana? Kalau saya pakai alasan yang kamu pakai. Ini majoriti kat sini belajar lagi tinggi daripada saya. Ada yang belajar form 5, ada yang degree, betul tak? Mesti ada je kan? So apa ilmu yang kamu nak? Tak ada ilmu bukan alasan. Tak ada ilmu kita pergi cari.
Sekarang ni kita ada macam-macam jalan nak cari ilmu, betul tak? Kita ada radio, ada TV, ada YouTube. Lepas tu kita pergi masjid, mana-mana ada ceramah setiap malam, insya-Allah. Betul tak? So itu alasan memang tak valid. Next. Saya punya amalan sendiri pun tak ada cukup. Saya sendiri pun masih lagi satu hari solat 5 waktu, satu hari solat 3 waktu. Macam mana saya mau ajar orang? Itu alasan orang pakai. Kalau nak tunggu kamu punya amalan sempurna 100%, kamu memang tak payah berdakwah dah. Sebab malaikat saja amalan perfect 100%. Tahu malaikat? Malaikat dia punya amalan 100% sempurna. Kita manusia memang ada salah silap dia. Yang pentingnya kita belajar daripada salah silap kita, kita betulkan. Apa saja kita buat sikit-sikit, kita tambahkan pelan-pelan. Kalau hari-hari boleh solat 3 waktu saja, pelan-pelan kita try buat 4 waktu ataupun 5 waktu. Okay? Just because hanya kerana saya tak pandai solat ataupun solat tak cukup, saya tak boleh ajar orang. Tak ada. Saidina Ali, kalau tak silap saya, Saidina Ali pernah berkata, jangan tengok siapa yang bercakap, tapi tengok apa yang dia cakap. Kadang-kadang budak kecil 5 tahun boleh ajar kita benda yang kita tak tahu. Betul tak? So apa saja ilmu kita dapat, kita ambil, kita gunakan, kemudian kita ajar orang lain. Tak perlu tunggu perfect 100%. Okay? Dakwah bukan kerja saya, itu kerja ustaz. Itu alasan bagus. Nak tanya sikit, siapa yang pernah belajar sirah Nabi angkat tangan? Dengan saya kena banyak angkat tangan, boleh tak? Siapa yang pernah dengar sirah Nabi? Sikit-sikit pun boleh lah. Adalah kan? Semua malu-malu angkat tangan ni, kenapa? Jangan takut. Kalau kamu lihat macam mana Nabi buat, okay? Nabi dakwah dengan orang. Ayat pertama yang dia dapat, ayat pertama yang dia dapat tu ialah apa tu? Bagus. Apa ayat dia? Cerita sikit. Surah ke-96 ayat berapa? Iqra bismi rabbi. Tak ada orang sambung. Iqra bismi rabbi khallazi khalaq. Okey, Nabi dapat ayat pertama ini saja, terus dia mula berdakwah. Lepas tu bila Nabi berdakwah, Nabi bukan berdakwah kepada orang Islam saja, sebab zaman Nabi itu dia orang Muslim yang pertama. Bila dapat mesej kan, dia Islamkan orang-orang sekitar. Lepas tu sambil-sambil tu orang-orang yang kira macam orang yang belum Islam tu dia Islamkan. Orang-orang yang dah Islam tu, untuk dia orang pun dia ada kelas khas untuk dia orang. Even Nabi ada bahagikan kelas time khas untuk mengajar wanita-wanita saja. Sebab wanita komplain, Nabi asyik selalu dengan kalangan lelaki saja. Kami perempuan ada macam mana soalan nak tanya, macam mana. Nabi allocate satu time untuk perempuan. So kita nak buat dakwah, tak perlu tunggu ustazah jadi pandai, tak perlu. Macam Nabi, apa yang ada satu ayat tu pun kita jalan saja. Next. Dakwah saya takkan berkesan. Dakwah saya takkan berkesan. Apa alasan tu? Memang saya sendiri pun tengah berdakwah dengan family saya dah 5 tahun dah, sampai sekarang belum berkesan lagi. Tapi dekat luar sana ramai yang dah masuk Islam, alhamdulillah. Kadang-kadang the key to berdakwah ataupun kunci kepada berdakwah bukan kepada dia berkesan tak berkesan. Yang penting kita istiqomah. Kebanyakan sini pernah pergi kedai makan, pernah beli minyak wangi, pernah tengok orang buat MLM, jual kereta apa semua kan. Kamu ingat hari-hari dia boleh jual Mercedes Benz ke? Hari-hari boleh jual 10 botol minyak wangi ke? Tak ada kan? Apa caranya? Konsisten. Tak kisah orang pandang remeh ke, orang ludah kita ke, tui ke apa ke, apa saja kita buat, amalan kita, dakwah ke apa ke, kita teruskan istiqomah. Always. Dapat sale, kita buat dakwah ni macam ibarat sale lah. Dapat sale, tak dapat sale, jalan saja. InsyaAllah. Sebab dalam Islam apa yang kita untung, selagi kita buat benda baik, pahala bertambah. Benda baik yang kita buat tu, jadi tak jadi, tu lain cerita. Tapi selagi kita buat, pahala masuk. Duit masuk dalam akaun, pahala, akhirat. So apa kita nak rugi? Nak rugi dengan orang. Oh nanti dia orang ludah lah, dia orang tak layan kah, dia orang lari lah.
Pendulikan. Kita teruskan berdakwah. Boleh? Semua dah mengantuk ke? Saya baru bangun tidur, tak ada mengantuk lagi. Next. Back. Okey, bukankah Quran ada menceritakan tentang tiada paksaan dalam agama? Apa itu? La ikraha fidin. Okey, apa maksudnya? Maksudnya ialah kita tidak boleh paksa orang masuk dalam agama Islam. Kita bukan paksa, kita sampaikan sahaja. Kamu kena faham berdakwah ini bukannya kita mesti achieve sale, mesti bawa orang masuk Islam, tak ada. Yang penting kita sampaikan mesej Islam. Dia masuk Islam tak masuk Islam, Allah yang bagi hidayah. Nabi, manusia yang terbaik di muka bumi, betul tak? Dia berdakwah dengan pakcik dia sendiri pun, sampai meninggal pakcik dia tak masuk Islam. Faham? Tapi adakah dia berhenti berdakwah sampai dia meninggal pun Nabi berdakwah juga dengan dia? Itu caranya. Allah kata apa? Kamu teruskan usaha kamu, sampaikan mesej. Okey, hidayah aku yang bagi, Allah kata. So teruskan sahaja. Jalan next. Halo. Tidur kah? Bukankah Quran ada menyebut lakun dinakum waliyadin? Untuk kamu agama kamu, untuk aku agama aku, kan? Memang betul pun. Tapi kamu tengoklah konteks mana ayat itu dikeluarkan. Ayat ini kalau tak silap saya dikeluarkan semasa Nabi dipuja oleh orang-orang kafir ataupun orang-orang yang jahiliah dekat Arab tu. Bila dia orang nak pujuk dia, masuklah kamu ke agama kami, saya jadikan kamu raja, saya bagi kamu apa yang kamu nak, saya bagi kamu harta, saya bagi kamu perempuan, saya bagi kamu jadi raja. Semua dia bagi. Nabi jawab apa? Kamu bagi bulan kasut ke tangan, matahari kasut tangan pun saya takkan ikut agama kamu. Lepas tu baru Allah turunkan ayat ni. Untuk kamu agama kamu, untuk aku agama aku. Maksud kat sini totally lain, tak ada kena-mena dengan kita jangan layan orang bukan Islam, tak ada. Ini ikut konteks, kena tengok. Nah, ni samalah. Bila saya cuba berdakwah, mereka kata mind your own business. Saya dah cakap kan, orang ludahkan muka kita pun kita teruskan kerja kita macam biasa saja. Mula-mula kena ludah memang sakit lah, malu kan. Tapi lama-lama tidak biasa lah. Next. Jangan next. Next, back. Kawan saya akan terasa saya akan kehilangan kawan. Ni kebanyakan sini mualaf kan? Angkat tangan mualaf semua. Okey, ramai tak angkat tangan? Okey, tak apa. Okey, alasan yang biasa diberi ialah kalau saya cakap Islam dengan kawan saya nanti dia terasa tak nak kawan saya, nanti saya hilang kawan macam mana? Okey, pertama, dakwah tu ada step by step dia. Kita tengah cakap pasal dakwah long term, ada dakwah short term, ada macam-macam jenis dakwah lah. Okey, bila nak dakwah, pastikan step nombor 1, kamu dah bina hubungan dengan mereka. Bridge building, maksudnya bina jambatan. Kalau dia betul kawan kamu, dia sayang dengan kamu, dia boleh dengar cakap kamu, itulah jadi kawan dah. Step pertama settle. Lepas tu jangan terus cerita pasal agama Islam atau agama dia ke, jangan cerita. Pelan-pelan masuk jarum, orang kata. Caranya apa? Kalau nampak dia ni macam terlalu aktif dengan agama dia, cara paling basic, kita tanya soalan pasal agama dia. Tanya banyak soalan pasal agama dia. Dia pun, sebab orang-orang bukan Islam sangat takut dengan orang Islam. Ini kamu pun tahu kan. Mereka bukan takut dengan orang Islam ke agama Islam. Mereka takut nanti kalau mereka ataupun anak mereka masuk Islam, nanti hilang ahli keluarga. Tu je. So, lepas tu dengan masalah contoh kat Malaysia ni pula kan, kalau masuk Islam nanti macam-macam isu yang berlaku. Gaduh lah, potong lah, apalah semua kan. So, mereka takut. So, kalau boleh, kamu tanya soalan dengan dia, nanti dia jawab soalan, dia pun rasa relax dengan kamu ni. Sebab apa? Kawan saya ni, dia tanya macam-macam soalan pasal agama saya, walaupun dia ni orang Islam. So kawan saya ni Muslim yang bukan sensitif. Rasanya kalau saya tak faham pasal Islam, saya boleh tanya dengan dia. Barulah dia akan tanya soalan. Time tu lah kita dakwah dengan dia pelan-pelan, InsyaAllah. Ni step dia panjang lah. Dia kursus ni 1 hari penuh. Dia suruh kita buat 1,5 jam.
Kita short sikit. Besok insyaAllah kita ada praktikal. Kalau semua Muslim buat dakwah, siapa nak buat kerja lain seperti doktor, jurutera dan lain-lain? Kamu jangan salah faham. Maksud dakwah bukannya kamu kena jadi ustaz full time, tak ada. Dakwah ialah macam saya cerita tadi, ialah menjemput, menceritakan, menunjukkan Islam. So kamu kena fahamkan kepada semua orang, kamu ni seorang Muslim, itu nombor satu. Nombor dua, apa saja kerja yang kamu buat ataupun profession kamu, buat dengan yang terbaik. Sebab bila kamu masuk Islam, automatik kamu ini membawa nama Islam. Faham tak? Kalau Acong merogol satu perempuan, jangan rogol lah, ni masjid kan. Acong pergi mencuri, dia akan salahkan Acong saja. Tapi kalau Muhammad pergi, Muhammad janganlah, Nabil pergi mencuri, lelaki Muslim mencuri. Nampak kan? Biasa macam tu kan. So apa saja kerja bidang kamu, kalau kamu ni profesional seperti doktor ke, jurutera ke, cikgu ke, kerja kilang sekalipun, buat dengan yang terbaik. Itu pun satu dakwah juga. Kamu tunjukkan kepada dia, masuk kerja waktu time yang betul, keluar kerja time yang betul. Kalau habis kerja pukul 5, keluar pukul 5. Kalau ada curi masa untuk solat asar ke, solat zuhur ke tadi, ganti balik. Jangan claim OT untuk time tu. Ni kadang-kadang sengaja lepak ke office sampai pukul 7, claim OT 2 jam. Jangan. Tunjukkan kamu Muslim yang baik. Dari situ orang akan nampak. Bukan kamu kena full time pergi ceramah ataupun pergi jumpa orang. Tak ada. Buat kerja kamu dengan cara yang terbaik, itu pun satu dakwah juga. Boleh faham ya? Okey, apa lagi? Tadi dah back. Habis ya? Okey, next. Okey, next. Next. Back. Okey, tunggu sini jap. Okey, next. Okey, next. Okey, tunggu jap. Siapa itu golongan bukan Muslim? Sebelum kita cerita pasal siapa itu golongan bukan Muslim, kita kena faham dulu apa itu Muslim. Apa itu Muslim? Muslim adalah sesiapa saja atau apa-apa sekalipun yang ikut perintah Allah 100%. Okey? Bukan semua orang yang beragama Islam itu Muslim, bukan macam tu. Muslim ialah apa saja yang ikut perintah Allah. Bukan manusia saja Muslim. Matahari, bulan, bintang, langit, bumi, semua ni Muslim. Matahari hari-hari datang pagi, lepas tu malam dia balik kan. Dia ikut arahan Allah. Kalau dia nak cuti 1 tahun, apa jadi dengan kita? Habis semua, hancur. Betul tak? Dalam badan kita, jantung kat mana? Jantung, hati, buah pinggang, apa lagi? Usus. Kalau dalam tu dia orang gaduh, hari ni saya tak mau pam darah, jantung cakap, hari ni saya mau makan. Yang usus pula kata saya nak pam darah. Apa jadi? Badan kita hancur lah. Betul tak? So semua anggota badan kita ni pun Muslim juga, sebab dia ikut perintah Allah 100%. Boleh faham? Sesiapa saja ataupun apa-apa saja yang ikut perintah Allah 100% dipanggil sebagai Muslim. Dan siapa itu non-Muslim? Non-Muslim ialah sesiapa saja yang tidak mengenal ataupun tidak mengakui tauhidnya Allah. Okey? Tidak mengakui Tuhan itu satu, tidak menyembah Tuhan yang satu, kita panggil sebagai bukan Muslim. Boleh ya? Senang cerita. Tetapi adakah Allah ini Tuhan untuk Muslim sahaja? Tanya sikit boleh? Adakah Allah ini Tuhan untuk Muslim sahaja? Kenapa? Macam tu saja. Okey, bagus. Tak ada lain kan? Okey. Biasa kita baca apa? Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ke muslimin? Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya apa? Segala puji kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Dia Muslim ke tak Muslim ke, Tuhan dia pun Allah juga, cuma dia tak mengaku sahaja. Boleh faham? Kita tak baca Alhamdulillahirabbil muslimin, Allah Tuhan untuk Muslim sahaja, tak ada kan?
So oleh kerana mereka ni pun saudara kita juga, mereka ni juga saudara kita juga, so layan dia macam saudara kita. Just because hanya kerana mereka ni bukan Muslim, jangan anggap dia seperti musuh. Macam di kalangan kita yang mu'alaf ni ramai saja ahli keluarga kita belum masuk Islam kan. Hanya kerana sebab mereka tak masuk Islam, kita layan dia macam musuh, macam tu ke? Tak kan? Mereka saudara kita juga. Okay, next. Next. Okay, saya rehat 10 minit ke 15 minit. Saya bagi peluang kepada Datin untuk meneruskan slot seterusnya. Boleh? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar? Alhamdulillah. Saya nak mengucapkan tahniahlah kita semua ada sini. Dan saya dari Bank Terengganu dan kawan saya dari IDT Kuala Terengganu. Kita masing-masing nak share tentang Mosque Tour. Apa itu Mosque Tour? Mosque Tour konsep itu adalah satu cara dakwah. Ada banyak cara dakwah. Satu cara dakwah, kita ajak orang datang masjid dan kita terangkan Islam dengan bersantai, dengan mengenalkan Islam dengan ciri-ciri apa yang ada dalam masjid, supaya kita tak sampai Islam secara ceramah. Bila kita ceramah, mereka bosan. Okay? So next slide. So apa itu Mosque Tour? Satu program dakwah kepada pelancong non-Muslim di masjid. Kita bawa mereka dalam masjid dan kita cuba terangkan Islam dan juga selesaikan apa salah faham tentang Islam. Mereka memang ada banyak salah faham tentang Islam dan ini adalah satu tujuan pertama. Bila mereka masuk dalam Islam, kita cuba menerangkan apa itu Islam yang betul, ya. So memberi kefahaman dan kesedaran tentang Islam. Di Malaysia ada banyak program ini di Kuala Lumpur, Melaka, Penang, Kuantan, Terengganu, Kelantan, semua kita ada program ini. Program ini dimulakan lama dah. Kalau kita tengok luar negeri pun dah lama dah ada, Bahrain, Singapura, Turki dan Sri Lanka. Next. Macam mana kita nak jalankan program ini? Kita kena sukarelawan macam kamu semua. Anda semua boleh jadi sukarelawan. Kita perlu sukarelawan macam anda untuk menerangkan Islam kepada pelancong yang datang masjid, ya. Dan kalau kita tidak melatih sukarelawan kita, dakwah itu tidak disampaikan dengan hikmah. So kita kena train, kena melatih semua sukarelawan. Okay? Next. Biasa kita bila kita jemput non-Muslim masuk masjid, ada Muslim akan tanya, mengapa bagi orang kafir masuk masjid? Ini tempat suci. Ini adalah satu soalan yang kita biasa menghadapi. So boleh tak kita jemput orang non-Muslim masuk masjid? Boleh? Siapa kata tak boleh? Boleh kan? Sebab kalau kita tengok Nabi Muhammad SAW, sunnah kan? Nabi pun jemput orang non-Muslim masuk. Okay? Go on, next. So apa dalilnya kita boleh bagi orang non-Muslim masuk? So kalau kita tengok sunnah Nabi Muhammad SAW ajak Kristian, Najran dan Taif masuk masjid. Dan Nabi juga membenarkan seorang bantuan Sumama diikat di dalam masjid. Dan alhamdulillah Sumama ini bila dilepaskan dia setuju untuk meluk Islam, ya, dengan dia nampak apa yang dilakukan dalam masjid dan macam mana Muslim layan dia.
dia pun tertarik kepada Islam. Okey? Dan ada fatwa juga di mana kita dibenarkan untuk membawa Muslim dalam masjid. Fatwa ini Oktober 2015. Ini fatwa kebangsaan. So maknanya tidak ada masalah untuk kita membenarkan orang non-Muslim masuk masjid untuk menerangkan tentang Islam. Kenapa kita nak lakukan program ini secara dakwah kepada non-Muslim? Ini ada cara yang terbaik sebab kita boleh manfaat kepada orang non-Muslim yang nak datang tahu tentang ciri-ciri Islam, ciri-ciri masjid dan budaya-budaya masjid. Okey? Dan mereka tertarik dengan sena-bena masjid. Bila mereka datang, mereka kata, oh, ini masjid ini cantik sangat. Kita nak tengok dalam tu. Ya? Dan tujuan kita apa tujuan kita? Tujuan kita untuk nak sampaikan. Kita sampaikan Islam kepada mereka. Secara santai kita ajak mereka masuk. Kalau kita tengok testimoni yang orang datang masuk, mereka kata mereka tak sangka mereka akan meluk Islam. Bila mereka masuk masjid, mereka tertarik. I had a spiritual experience at the mosque that I cannot forget. Selepas mereka meluk Islam, mereka terkejut. Mereka kata, bila saya sampai masjid, saya pun tak nak masuk pun. Tapi bila saya sudah masuk, saya tertarik. Dan saya tak sangka saya akan masuk Islam. Ya? Ini ada satu, Anthony 20 hari bulan Februari 2008. Next. Satu lagi testimoni, ini dia syahadah 18 Mac 2008 juga. The strange thing is, I came to visit the National Mosque in Kuala Lumpur, Malaysia, merely as a tourist to take some pictures. Dia nak ambil gambar je. Tapi akhir-akhirnya dia tertarik dan lepas tu dia meluk Islam. Okey? Ini adalah satu gambar di mana seorang seorang Cina Muslim. Dia jauh daripada Islam sebab ibu bapa dia Muslim dan dekat China mereka tidak dibenarkan untuk belajar Islam. So dia dah tinggal Islam lama, tapi bila dia masuk masjid, dia rasa dia nak kembali kepada Islam. So apa yang dia buat, dia kata dia jumpa sukarelawan kita, dia kata saya rasa saya nak kembali kepada Islam. Boleh tak tolong syahadah saya, ajar saya syahadah. Saya nak balik dah, nak tinggal saya dah. So cepat-cepat kita ajar dia syahadah. Dan dia kata dia lepas tu dia balik, dia nak belajar macam solat dan jadi kembali kepada Islam. Sebab bila dia masuk masjid, dia rasa itu ketenangan, peace dan semua. Dia rasa dia nak masuk balik Islam. Dan satu lagi, orang Perancis 18 Mac 2014, dia memang tertarik kepada Islam. Dia duduk dalam masjid 3 jam untuk tanya banyak soalan tentang Islam. Dia lepas 3 jam, saya tanya dia minat tak untuk dengar lagi tentang Islam dalam kelas mu'alaf besok. Dan ada kelas tu ada non-Muslim juga. Dia setuju dan dia ikut saya. Besok dia ikut saya pergi UMT kelas dan dia dengar sekali tentang apa itu Islam. Dan 1 bulan dia pergi balik ke Indonesia, dia pergi melancong ke Indonesia. 1 bulan lepas tu dia balik ke Malaysia, dekat Masjid Negara dia mengucap syahadah. Ya? Lepas dia cari-cari tentang Islam dan dia rasa dia yakin dia nak Islam. Okay. Next. Number 3. So kita tak boleh tengok bila kita ajak orang pergi, orang non-Muslim masuk masjid, mereka rasa satu benda yang istimewa. Mereka tak boleh terangkan apa itu, tapi mereka rasa macam magnet. Sebab mengapa? Sebab mereka semua ada fitrah nak kembali kepada Allah. Saya sendiri tidak percaya bahawa saya tak tahu bahawa Islam itu percaya satu Tuhan. Dari masa sekolah menengah saya tahu ada Tuhan satu, tapi saya tak tahu macam mana sembah
Tuhan itu, dan saya tak tahu macam mana nak komunikasi dengan Tuhan itu. Dan saya tak tahu mana agama itu yang ajar kita bahawa ada satu Tuhan, sampai seorang Muslim umur 26, seorang Muslim khabar saya tentang Islam. Maknanya kita semua ada fitrah. Kalau kita baca surah Al-A'raf ayat 1-2, kita sudah mensaksikan kepada Allah bahawa kita setuju bahawa kita terima Allah bala syahidna. Kita dah saksi bala syahidna. Bila saya baca ayat itu, baru saya tahu dalam fitrah kita dah saksi tentang bahawa ada Allah. Okey? Dan apa teknik kita guna untuk sampaikan Islam kepada mereka? Senang saja, kita guna satu teknik di mana kita pastikan apa yang pelancong nak kita sampaikan. Ya? Dan kita sama sekali kita menemui kita punya matlamat objektif kita untuk sampaikan Islam. Okay? Next. So maklumat kita lain. Pelancong nak tahu tentang seni bina masjid, kecantikan masjid, dan kita nak sampaikan Islam. Macam mana kita nak gabung dua matlamat ini? Kita guna satu teknik di mana kita panggil sandwich teknik. Ya? Dan apa yang kita buat? Kita bila sebagai sukarelawan, kita cuba buka minda mereka supaya mereka fikir tentang mengapa kita diciptakan, manusia diciptakan, dan mengapa kita ada dekat bumi ini, macam mana universe ini, alam kita semua ada disediakan untuk kita. Siapa yang ciptakan ini? Adakah seorang pencipta atau tidak? So bila kita buka minda mereka dan kita jawab apa salah faham tentang Islam, mereka akan balik kaji tentang Islam. Okay? Next. So macam mana kita menyampaikan dua matlamat ini? Kita guna sandwich teknik. Apa itu sandwich teknik? Next. Sandwich teknik itu kalau kita tengok, you tahu apa itu sandwich? Dua keping roti dengan daging dalam. Betul tak? So kita akan menggunakan maklumat tentang masjid, ya, sebagai asas untuk mendorong mereka minat tentang Islam. Dan kita ada apa-apa dekat masjid itu, macam kaligrafi semua kita terangkan kepada mereka. Dan apa itu yang perkataan-perkataan dekat masjid, terangkan tentang Allah, tentang Muhammad. Dari ciri-ciri yang ada dalam masjid, kita cuba terangkan Islam. Kita terangkan Allah, dan ada satu Tuhan. Kita terangkan siapa Nabi Muhammad SAW. Kita terangkan rukun lima rukun Islam, rukun iman. So dengan apa yang kita ada dalam sekeliling masjid, kita cuba terangkan. Dengan ini mereka tak rasa kita pergi ceramah, sebab kita kaitkan setiap ciri-ciri dekat masjid dengan apa yang kita nak terangkan. So macam jadi satu story. Ya? Okay? Now, ini ada satu sandwich. Info tentang Islam kita terangkan, dan the same time info dengan masjid dekat atas dengan bawah, tengok. So tengah-tengah bila kita terangkan tentang masjid, dia nak tahu. Lepas tu dalam tengah-tengah tu kita selitkan Islam. Mereka, kalau kita bagi ceramah tentang Islam, apa yang mereka akan cakap kepada mereka? Dia akan sebut, please do not tell me about Islam. I am not interested in religion. So maknanya kita jangan cakap terus terang tentang Islam straight. Kita terangkan
ciri-ciri dalam masjid itu dan kaitkan dengan Islam. Ya, contohnya kalau kita ada ayat Quran, kita terangkan itu ayat Quran. Kalau kita nampak ini ada 5 pillars, 5 pillars of Islam, kita terangkan 1, 2, 3, 4, 5. Nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa. So kita bukan nak bagi ceramah, kita kaitkan apa yang ada dalam supaya mereka boleh appreciate, menghargai kecantikan masjid. So mereka macam satu story mengenai masjid, bukan hanya kita ceramah tentang Islam saja. So itu adalah satu cara di mana kita terangkan Islam santai-santai dan kaitkan bila kita terangkan apa yang mereka tahu tentang seni bina masjid. Okay? Okay, next. Okay, apa aspek maklumat yang kita nak sampaikan? Ya, number one, mereka suka sangat sejarah. Contohnya, kalau kita ada satu masjid di mana ada macam dekat Terengganu ada Masjid Abidin, mereka tak nak tahu masjid ini berapa ratus tahun dan lalu, siapa yang mulakan masjid ini, siapa bina masjid ini, raja mana, lepas tu macam mana dia dirobohkan dan dibina balik, dan ciri-ciri masjid macam mana ini diubah. So mereka suka history. Mak Saleh suka history, sejarah. So kalau ada sejarah, dia buat cerita kita lagi interesting lah. So kita start dengan sejarah dan latar belakang masjid, ya. Lepas tu baru kita kaitkan ciri-ciri dalam masjid dengan Islam. Okey. Selain daripada itu, kita perlu cakap tentang Allah, Nabi Muhammad, Quran. Yang pentingnya Quran, apa itu Quran, macam mana diturunkan, Nabi-Nabi. Apa yang mereka menarik adalah bila kita terangkan tentang Nabi-Nabi, di mana Nabi-Nabi yang di dalam Quran ada dalam Bible juga, ya. Dari Adam dan Hawa, kita akan beritahu mereka that we are from the same forefathers, Adam and Eve. So we are all brothers and sisters because we all came from the same forefathers. Kita semua adik-beradik. Satu kemanasian sebab kita dari Adam dan Hawa. Dan kita akan tunjukkan bahawa Nabi Abraham, Musa, Jesus Christ, Nabi Isa, semua adalah Nabi yang kita kena percaya selain daripada Nabi Muhammad. Kalau tak ada, kita tak beriman. Kita bukan orang yang beriman. So dia akan terkejut sebab dia apa yang salah faham mereka, Islam starts from Prophet Muhammad. Prophet Muhammad started Islam. Ini adalah salah faham mereka. So bila kita cerita tentang genealogy of prophets, kita akan terangkan macam mana satu nabi, lepas tu nabi semua ini ada dalam Bible. So ini akan tarik perhatian mereka dan memang mereka nak tahu lebih tentang Islam. Sebab saya akan beritahu bahawa the Islam, Jewish religion and Christianity all came from the same beginning. Ya, adalah dari permulaan yang sama. Nabi Hawa, Nabi Adam dan Hawa, lepas tu dengan nabi-nabi semua adalah yang kita percaya. Okay, next. So aspek pendekatan latar belakang tentang pelancong itu, kita kena tahu dia budaya apa supaya kita senang terangkan tentang apa yang mereka nak tahu, dan kita pasti kita jangan cakap benda yang akan kecil hati mereka, ya. Masa yang mereka ada untuk berjalan di dalam masjid, dan supaya kita jangan cakap lama sangat supaya dia tak miss bas. Dan bilangan pelancong, kalau pelancong 1-2 kita akan ada small group, tapi kalau pelancong besar kita akan kumpulkan dan kita terangkan sekaligus. Okay, next.
So biasa kita cuba minta mereka tanya soalan. Sebelum kita beritahu tentang Islam, kita kena bersihkan minda mereka sebab mereka ada banyak salah faham. Contohnya, apa itu salah faham tentang Islam? Mereka akan kata, oh, we heard Islam is a terrorist, all Muslims are terrorists. Islam is agama yang ganas. Islam menindaskan perempuan sebab nak paksa perempuan pakai tudung. Islam, Muslim lelaki boleh kahwin 4. Dia ingat wajib kahwin 4. Ya, padahalnya wajib 1 saja kan. Kalau you ada, you sanggup dengan masa, dengan kewangan, dengan syarat-syarat semua, baru boleh kahwin lebih 1. Ini mereka tak tahu. Ya, dan banyak-banyak lagi salah faham di mana mereka rasa Islam adalah agama yang mundur. Yang perempuan tak boleh pergi universiti belajar, tak dibenarkan untuk mencari pendidikan, tak boleh kerja, duduk rumah saja, dipaksa kahwin oleh ibu bapa. Banyak benda-benda macam maklumat yang mereka dapat daripada mass media. Ini adalah satu peluang untuk kita jelaskan salah faham. Bila mereka datang kepada kita dan mereka mula tanya soalan, bila kita sudah bersihkan dan terangkan salah faham tentang Islam, baru kita info tentang kebaikan Islam kepada mereka. Okay? Next. Kalau kita tanya, kalau kita baca-baca dia punya komen-komen selepas dia datang masjid, kita akan dapat info bahawa apa yang penting ialah macam mana kita layan mereka. Ya? It's not how much you can tell them about Islam, but how much you can activate their interest in Islam. Kalau mereka dapat maklumat yang membuat mereka minat tentang Islam, mereka akan cari dan kaji. Dan itu adalah permulaan, step pertama di mana mereka akan meluk Islam. Bukan ramai orang yang first time dengar tentang Islam, kebaikan Islam, dia akan terus syahadah. Tak ada. Elok lagi mereka mengkaji Islam dan betul-betul yakin tentang Islam sebelum mereka meluk Islam. So, apa tujuan kita? Bukan mengislamkan. Tujuan kita sampaikan maklumat supaya dan buat mereka fikir, supaya mereka nak kaji lebih dan yakinkan mereka sendiri sebelum mereka meluk Islam. Okay? Next. So, ada soalan? Sebelum kita go to the next slide. What's the next slide? Apa? Jam. Okay, never mind. Laptop hang. Okay. Next slide is macam mana, apa teknik kita untuk membawa orang masuk. First, kita kena ada satu station. Ada banyak station. First station yang dekat luar. Bila orang datang, apa yang kita buat? Kalau orang datang rumah, apa yang kita buat? Kalau orang datang rumah, kita welcome. Yes, kita welcome dia. Then with a smile, kita tunjuk kita happy nak jumpa mereka. Kita jemput dia, welcome. Dan kita break the ice. Well, how to break the ice? Kita tanya dia, where do you come from? How long have you been in KL? Do you like the weather? Do you like the food? Kita break the ice. Kita buat kawan dengan dia dulu, supaya mereka relax. Ya? Lepas tu dia dah masuk, kita kena pakai apa? Tutup aurat untuk mereka. Kalau tak tutup aurat, kita tak boleh benarkan mereka masuk. Ya? So kita tutup aurat supaya mereka boleh masuk. Ya? Lepas tu sebelum mereka masuk, kita buka pintu, dan bila dia masuk, kita buat apa? Mereka
terharu dengan kecantikan masjid, kita tak boleh cakap apa. Sebab apa? Dia sibuk nak ambil gambar. Betul tak turis suka nak ambil gambar. So bila dia masuk, kita jangan cakap banyak. Biar dia ambil gambar dulu. Sebab kita cakap dia tak dengar. Sebab dia, oh so nice, so beautiful. Dia nak ambil gambar. Kita biar dia ambil gambar dulu. Baru kita tanya dia, can I explain to you something on this mosque? I will go through with you all the characters in the mosque. Bila dia kata yes, okay, dan baru kita terangkan. So apa yang kita nak terangkan dalam masjid, kalau dia masuk, kita kena terangkan benda yang mereka boleh nampak dengan mata. Okay, what do they see when they come to mosque? What do they see first when they come in? What do they see? Dia masuk nampak apa? Nampak ni. Ini panggil apa? Ini panggil apa? What is this called? What is this called? Panggil apa? This is called niche. This is in English is called niche. In Malay it's called what? It's called what? Huh? Mihrab, mihrab. Yes, mihrab, mihrab. This mihrab in English is called niche. So when you see this, what do you have? How to explain? How do you explain this? This is a niche. Siapa tak faham English? Faham English? Tak faham English? Okay, saya cakap kena macam bahasa Melayu. But kalau kita jumpa orang masalah, kita kena cakap English. You cakap Melayu, dia mereka tak faham. You cakap Jawi pun tak faham. Lagi tak faham. So, bila mereka datang, masuk, kita tunjuk. Ini apa? Ini mihrab. Okay, mihrab ini apa? Untuk apa ni? What's this purpose? Apa tujuan ni mihrab? Yeah, ini tunjukkan kiblat kita, arah ke mana kita kena solat. Kita berdiri macam ni untuk solat. Ini pandang kepada mana? Kaabah. Apa itu Kaabah? Dia tanya. Apa itu Kaabah? Dekat mana? Mekah. Apa Kaabah? Itu the black stone you see in Mekah, but it is not a holy stone. Dia bukan suci. Batu hitam itu bukan suci. You kena terangkan. Kalau tak ada, dia akan, oh you sembah batu hitam macam sama lah. Kita sembah topekong, sama. So kita cakap apa? Itu batu hitam tu bukan Tuhan kita. Dia petunjuk kepada kita, itu arah kiblat. Okey, kita khabar macam tu. Okey, ini niche, ini mihrab. Lepas tu nampak apa lagi? Nak terangkan apa lagi dalam sini? Sebelah ini ni. So dia akan tanya, why is this? Why is there a hole inside? Mengapa ada lubang dalam tu? Semicircular, ada space dalam. Sebab dulu tak ada electricity. Orang kena duduk dalam tu dan jerit pandang sana, dan echo akan sampai belakang supaya orang belakang boleh dengar. Echo. Okay, itu ada terangan dia. So that's why tapi sekarang kita electricity, kita tak payah jerit dari dalam tu, against the wall untuk dapat echo sebab kita electricity. Okay, dia akan tanya mengapa ada lubang sini. So untuk architecture kita maintain the design. Ya, okay, apa lagi yang nampak, yang you nak kaitkan? You can see what? What else can you see? This one. What is this one? Wait. When we face this one first, right? When we come in, you face this right. So we explain everything here first. When you explain here, you explain this first. Then you explain, what is that? Mimbar. What is mimbar in English? Pulpit. Ini pulpit. Ini mimbar. Macam ni kita nak terangkan mimbar? Yes, baca khutbah. It is for the religious teacher to read the sermon, baca khutbah hari Jumaat. Setiap
Jumaat lelaki kena datang masjid untuk solat dan mereka akan dengar khutbah. Ya? Apa itu khutbah? Sermon. Apa itu khutbah? Apa yang diceritakan tentang cerita-cerita dekat Quran, tentang nasihat-nasihat, ya, nasihat-nasihat macam mana kita nak jadi seorang Muslim yang lebih baik, seorang manusia yang lebih baik, seorang anak yang lebih baik, seorang suami yang lebih baik, nasihat kepada kita, ya, okey. Dan apa lagi? Apa lagi kita dah tengok? Ini sudah finish. What is this word up there? Dia akan tanya, what is this? What is this Arabic word up there? Allah and Muhammad. So, kita explain tentang Allah, tentang one God, Tauhid. Macam mana kita terangkan Tauhid? Guna surah apa? Surah apa? Menerangkan Tauhid. Al-Ikhlas. Betul. Satu ketepukan kepada dia. Al-Ikhlas. Yes. So, macam mana kita terangkan Al-Ikhlas? Qul wahad. There's only one God. Huh? The next one? Qul wahad al-samad. Lam yalid lam yulad. So we have explained that there's only one God, and and that God doesn't depend on us. We depend on the God. Okay? We depend on the God. The God cannot be seen. Tuhan kita tak nampak Tuhan itu, tapi Tuhan nampak kita. Okay? Ya? So bila dia masuk dia akan tanya, where is your God? Mana Tuhan you? You nak sembah Tuhan dekat mana? Sebab biasa dia ada patung kan, dia akan tanya, mana Tuhan? So kita ada khabar dia, Tuhan kita tidak boleh dinampak, tapi kita nampak dia. Okay? Dan dia tanya, macam mana you boleh sembah kepada Tuhan you tak nampak? Jawab macam mana? Sebab kita yakin. Nah, kita yakin ada Tuhan yang dia nampak kita tak nampak dia. Ya. Okey, apa lagi? Muhammad. Siapa Muhammad? Dan kita akan terangkan itu Muhammad, nabi kita. Nabi adalah satu nabi antara nabi-nabi lain yang dihantarkan kepada kita untuk apa? Nabi hantarkan untuk apa? Yeah, to tell us the good news. Apa good news? To be a good human being, seorang manusia yang baik, buat baik, jangan buat jahat supaya kita boleh masuk syurga. Dan kalau buat jahat, kita masuk neraka. Dan Nabi Muhammad adalah antara banyak-banyak Nabi yang dihantar kepada manusia. Mula daripada Adam dan Hawa. Lepas tu Noah in Malay is what? Noah in English. Nabi Nuh. Okay. Then kita terangkan Nabi Abraham, Ismail, Isaac, dia semua ada dalam dia punya Bible. Ya. Yeah? So kita kata all these prophets we have to believe in them. Kita kena percaya kepada mereka. Kita kena percaya kepada mereka. Kalau kita tak percaya, kita bukan Muslim. Ya. Yeah? Okay. Dan Prophet Muhammad is the last prophet. We have to explain. Kita akan terangkan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Dan semua Nabi-Nabi ini hantar mesej apa? Apa mesej? Percaya kepada satu Tuhan. Semua Nabi dihantar dan setiap kali mereka tak ikut perintah tu, mereka dimusnahkan. Semula dengan banjir Nabi Nuh, ya, yang tak ikut perintah Allah. Lepas tu banyak lagi nabi-nabi lain. Okey, kita boleh ceritakan. So habis ni apa lagi? Tengok apa lagi? Dan dia kata, oh, this is very nice, your windows very nice. So what is that? Ini 99 names of Allah. Kita kena explain 99 names of Allah. Ya? Dan kita akan explain the windows. Mengapa kita ada ni tinted glass windows? Very nice. Sebab we cannot have any pictures of man or animals. Kita tak boleh ada gambar-gambar orang atau binatang dalam masjid. Kita hiaskan masjid dengan gambar-gambar abstract art.
abstract art, gambar-gambar dengan art yang tak ada gambar orang atau manusia. Ya, dengan gelas yang berwarna, dengan bunga-bunga. Ini ada cara untuk kita hiaskan. Dan juga ayat-ayat Quran. So bila kita nak jadi seorang tour guide, kita perlu tahu ayat-ayat atas dinding, makna dia, dan kita terangkan kepada pelancong. Dan kita terangkan maknanya dan dia akan terharu. Oh, very good meaning. Dan kita kata, oh, this because actually these are all from the Quran. Ini ada dari Quran. Quran adalah buku yang terakhir yang dihantarkan kepada manusia sebagai a guide, panduan kepada kita. Dia ada GPS kita. Betul tak? Quran GPS kita betul. Semua yang kita nak tahu tentang macam mana kita nak hidup dalam dunia ni ada dalam tu. So itu adalah buku yang terakhir, dan buku-buku yang lain kita kena beriman juga. Kita kena terangkan rukun iman, bahawa kita kena percaya kepada buku-buku dan dahulu. Tapi kita tak payah baca mereka. Okay? So ini ada sikit-sikit yang saya terangkan tentang macam mana kita nak sampaikan tentang Islam kepada mereka. So kita tak terus berdiri sini jam-jam cakap tentang Islam. Kita kaitkan apa yang ada di keliling kita dengan Islam, buat satu cerita kepada mereka. Okey, soalan sebelum kita habiskan. Pukul berapa tu? Okey, ada soalan? Yes. Unless they look very dirty. Kalau dia nampak kotor sangat, kita suruh dia basuh. Kalau dia nampak kalau dia pakai stocking dia nampak tak kotor, kita tak perlu mereka basuh kaki. Kadang-kadang kalau kita nampakkan dia macam dari pantai ke kaki kotor kan, kita boleh suruh dia basuh kaki lah. Ideally, terbaik adalah mereka akan terasa tahu kalau kita suruh dia basuh kaki. Apa yang kita buat? Kita tunjuk wuduk. That is terbaik. Kalau ada masjid di mana depan tu ada tempat wuduk, kita tunjuk first thing, before Muslims, before prayer, we need to wash. I will show you. You come, join me. So kita bersama-sama ajak dia buat sekali sama-sama. Itu yang terbaik. Tapi kalau kadang-kadang kita suruh dia basuh kaki baru masuk, dia rasa, oh, saya kotor. Yes. So maknanya terbaik adalah ajak dia berwuduk sama-sama. Kita tunjuk dia wuduk. That is the best. That's the best way. I would recommend that. Yeah? Okay? And of course, kalau laki, dia pakai shorts, kena pakai sarung atau pakai gaun lah. Perempuan sama, laki dan perempuan kena tutup aurat. Okay, bagus. Soalan yang bagus. Ada soalan lain? Girls, any soalan? 要问什么啊？没有啊 ？Okay, anything else? 有什么？Yeah. Very high percent. Yes, especially Mandarin. You must know Mandarin. Very good. Majority are Mandarin. Must know Mandarin or Japanese or English. Of course, difficult to find people who learn French, Italian, but French a lot of tourists. Majority adalah Chinese, from China sekarang, and Japanese. Yes. Yeah. Yes, inshallah, a lot of Japanese. Yes. Yes. And about few of them syahadah there as well. So alhamdulillah, sesiapa yang menjadi seorang sukarelawan untuk mosque tour digalakkan sebab memang pahala sangat-sangat banyak, ya. Dan sangat kawan kita John dah terangkan kewajipan dakwah. Ini adalah satu peluang untuk kita tambahkan kita punya markah. Kita ada bank account dekat akhirat. Kita sini nak bank account banyak duit. Sana akhirat kita nak apa? Banyak apa?
pahala. Betul tak? Supaya kita punya timbang berat dan kita boleh pergi mana? Syurga. Betul? So kita cuba jadi sukarelawan. Setiap state ada most tour program dan sangat tidak kita kalau kita boleh spend satu hari dalam satu minggu, maybe 1 or 2 hours, that will be very very good. Ya, kita cuba untuk usahakan supaya kita dapat dunia dan akhirat. Jangan kita sibuk dengan cari duit, tak ada masa nak berhikmat untuk dakwah. Dan ini adalah cara yang senang untuk sampaikan Islam sebab kita tak payah, please sir, can I share something with you? Tak payah stop dia. Sebab dia datang ke masjid. They are willing to learn. They already willing to open their ears. Dia nak tahu. Dia tak payah ketuk pintu. Tak payah tahan dia dekat tepi jalan. Ini adalah cara yang senang. They are ready to listen. So it's the best way of dakwah. You don't have to make a lot of effort to stop them, to force them to listen. They are willing to listen. Ini adalah cara yang terbaik. Betul tak? Nampak tak? Nampak tak? Kira kalau street dakwah macam mana? Kita kena approach, kena stop. Orang kata, oh no. Betul tak? Biasa kita pergi tepi jalan, kita nak cuba cakap, oh no, I'm busy. Faham? So ini adalah cara yang terbaik. Okay? Any more questions? Siapa minat tentang street dakwah sekarang? Ya, street dakwah. Mosque tour. Street dakwah pula. Mosque tour. Very good. 1, 2, 3. Depends on where you are. Okay, you can go to Masjid Negara, Masjid Keling, Masjid Putra, Masjid Wilayah. Yes, Masjid Wilayah. You can go to Masjid the Masjid Mizan. Kelantan you can do Masjid Salat. Melaka. Yes, you have the program in Melaka. I think they I'm not sure. They have or not. But you know Encik Sharin, pejabat Majlis Agama Sharin, Encik Sharin. You ask him which masjid. He is doing one in Masjid Salat. You are from Melaka, right? Oh, Kelantan. Not Melaka. Kelantan ada juga. Melaka, Encik Sharin kita. Dia kena jumpa Encik Sharin. Okay, mana lagi? Penang ada? Siapa dari Penang? Okay, Penang. IPSI. Masjid Kling, Penang. They are very active in mosque tour. They do not have enough of volunteer. Okay? So this is a very good way. You are dari mana? Where are you from? KL. Okay, there's so many in KL. Yes, you can go to Masjid India. Masjid India they have. Masjid India. They also have Masjid India. It's very good. You can contribute. Here on this side, anybody interested? Minat untuk mosque tour? So balik kampung, balik hometown, you boleh cuba register and jadi volunteer. Ya? Okay? Kita sharing saja, usaha, you kena usaha. This is only sharing. Ini adalah training untuk 1 hari, tapi kita cut short untuk 1 jam setengah. They will give you the training, they will give you the cut. They will give the cut. Yes, go straight to masjid and see the person in charge. You say you want to be a volunteer, and they will welcome you because mereka tak cukup volunteer. Yes, so kalau you nak join, memang mereka suka sangat. Mereka welcome you, they will train you, and they give you a card. Yeah, to qualify to be a mosque tour guide. Okay, alhamdulillah. No minimum age. Dakwah no minimum age. I am very old already, so I still can do. Older than you. Oh, thank you very much. Belanja you makan. Okay, John. Your turn. Just
I just want you to share something, 5 minutes on etika. Etika dakwah. 5 minutes on etika dakwah. It's like jam. Hang already. Dah, tak apalah. Dia kata okay, just go through. Smart, be polite, don't argue. So untuk pengunjung tak payah cerita. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tadi dah dengar apa itu dakwah, dah dengar macam mana nak berdakwah, macam mana nak uruskan mosque tour guide. Sekarang kalau turun padang, macam mana kita nak jalankan kita punya kerja. Okey? Antara perkara yang kita perlu lakukan adalah tutup slide. Nanti rahsia bocor. Okey? Kalau turun padang macam mana kita nak uruskan? Pertama, kita nak bawa orang masuk, tengoklah dia orang mana. Boleh cakap bahasa apa dulu kan? Betul tak? Macam Datin cakap, mula-mula kita welcome dengan smile, betul tak? Kalau boleh dapat cakap bahasa dia ataupun dapat cari sukarelawan yang boleh cakap bahasa dia, lagi bagus. Demo apa? You mau demo saya ke saya mau demo you? No, I guess I'm the tour. Who are you? I'm From where? from China. China. No, never. Can you speak Tamil? Engin வந்திருக்கீங்க? எப்படி இருக்கீங்க? இல்ல. Macam tu. Okay, I'm from UK. Hello brother, how are you? My name is John. Yes, sir. What is this place? This is, how could you not know? This is a mosque. This is where the Muslim pray. Okay? This is the place where they do the pray in congregation 5 times a day. The minimum compulsory is the 5 times a day. They should do this. So when you come inside, you see the gate, enter, you have to remove your footwear. That's number 1. You have to dress appropriately. This is appropriate now. If you are wearing shorts, you are wearing singlet, we should get something, a rope for you to wear lah. If like this, no problem. Tapi kan bahasa Inggeris dia tak faham lah. Canada, Canada. So what I can understand? What is all this? Why is it up there? Okay, this is the 5 pillars of Islam in multi languages. Everybody look up, tengok atas. Semua orang daripada tadi tengok depan, tapi tak ada orang tengok atas. Ini adalah 5 rukun Islam. Dalam bahasa English ada, bahasa Cina ada, bahasa Tamil ada, bahasa Melayu ada, bahasa Thailand pun ada. This is the Thailand language. So every Muslim should follow this main thing, 5 basic things, which is number 1, saying Shahadah. What is Shahadah? Shahadah is your agreement, agreement with God, which is I testify hereby, I testify that there is only one God to be worshipped and none other than Allah. Number 2, I believe that Prophet Muhammad is a prophet and the last messenger. So it means we follow whatever the Prophet Muhammad teaches us, how to worship Allah, how the Prophet teaches us, that's how we follow it. Number 2 is prayers. Doing our 5 times obligatory prayer, if possible, in congregation, dalam jemaah. The best is you do in congregation, jemaah, because your reward will be multiplied by 27 times. 27 kali kan? Solat jemaah 27 kali ganda kita punya pahala. Solat sendiri-sendiri 1 pahala. Kalau tak dapat cari jemaah 10 orang, cari jemaah 1 lagi orang, 2 orang pun kira jemaah juga. At least dapat 27 kali ganda pahala. I don't understand what I'm saying. No, this is this is for them. No. Number 3 is almsgiving. Almsgiving is what we call zakat in Arabic and Malay. Almsgiving is when you have a certain amount of money, 2.5% after deduction of everything. After deduction, not total. After deduction of everything, 2.5% of whatever you have, you give it to the poor.
This is the concept of sharing. Do I do it every month, every day, or? Depends on yourself. Normally the Muslim will do every year. If you are wealthy, you can do every month also can. Or every day also can. This one, the obligatory for the rich people or people who are able to is 2.5% of their income. But who you want to give more, you can give in charity, donations and everything. And number 4 is fasting. Who do I give it to? To you? You can give, either you can search for the poor people in your area. If there's poor people in your family, give them to them first. Or if you don't know who to give, just go to the religious department, give to them. And they will take care of everything. The religious department, they have a special section for distributing the alms. Okay. Number 4 is fasting. Every Muslim are obligated for fasting 30 days, normally 30 days in the month of Ramadan. That's very long. The meaning of fasting is not eating, doesn't mean that you cannot eat anything for 30 days. I also thought the same thing. I like to eat, you see me? Yeah, me too. You ask me not to eat for 30 days, how can I do that? Actually, you don't eat from morning, which is dawn, to dusk. To dust. D-U-S-K. Okay. From sunrise till sunset, you don't eat. So after sunset, you can eat until sunrise. Wow, that's long. This is actually the way the Muslims were taught to train themselves to understand the weakness, the problems of the poor. What does the benefit? It helps me. There are benefits. Number 1, we are doing this not for the benefit, we are doing it because Allah says so. That's the important thing. Because of the religion say so. Yes. Number 2, we are doing this. Some of the benefits are it's good for your health because every day we are eating 24 hours a day, you know. Yes. So this is the time we give rest to our body. We make ourselves clearer, our mind clearer. We are not congested with all the junk food and everything. Become more relaxed. You know, there are lots of benefits actually. I'm just Allah, listing okay. a few. Okay. Good. Okay. Very good. And then number 5 is going for Haji. Whoever were able to. What I mean by able is sometimes people have a lot of money, but they Yes. cannot go to Hajj What because is? I'm sorry. What is Hajj? Is actually? Hajj is going to pilgrimage to Mecca Okay. at the time of It's in Saudi, right? yes, in Saudi, Okay, got it. which is every Muslim actually are obligated, but depends on their well-beings or depends on their ableness. Some people have money but cannot go because their turn haven't come yet. Oh, Some people have money, their turn have come, but they cannot go because they are elderly or not able to. oh, physically. I mean, you're talking about physical. Some people cannot go because they don't have money. Yes. So if you have all these criteria filled, you got the chance, you go and do it once in a lifetime. Once in a lifetime. Okay. Just once in a lifetime, that's enough. Okay. That's briefly, I think. Okay. That's. So you can see how you explain exactly. This is just as a trial. Exactly how you are going to explain. I have given the structure. So we are going to do the practical tomorrow. Exactly how you are going to be a guide and he will be a tourist. You can explain tomorrow. Tomorrow I'll become Japanese. So basically tomorrow everybody ada peluang untuk jadi sukarelawan. Terangkan kepada kita supaya turis practice. So basically tadi kita ada satu contoh di mana macam mana kita nak terangkan, ada satu konsep di mana kita nak terangkan, kita kait kepada apa yang kita nampak. Ya, macam ni ada 5 pillars of Islam. Bila kita terangkan tentang solat, kita kena boleh tunjuk solat, macam mana solat. Okay? So ini adalah sangat menarik untuk mereka supaya mereka boleh nampak sendiri apa yang kita lakukan dalam masjid. Okay? Just close. Okay. InsyaAllah. Setakat ni semua okay Faham tak? Okay, Puas sikit, faham tak? Besok praktikal. Okey, terima Besok kasih. practical. Terima kasih kerana hadir. Besok insya-Allah jangan lupa datang. Hari ini teori kita cakap saja. Besok kita akan tunjuk, kamu akan tengok, kamu pun akan buat sekali praktikal. Insya-Allah pada masa dan waktu yang sama di tempat yang sama juga jumpa lagi. Kalau ada salah dan silap minta maaf. Besoklah saya minta maaf sekali Hari ini kalau minta maaf, besok kena minta maaf lagi sekali. Besok pukul 3 ya, kita kumpul sini buat praktikal Boleh, Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum dan terima kasih.
Terima kasih.